Kita sampai pada ayat 42 surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Firman Allah, "Qul law kana ma'ahu ilahatun kama yaqulun idzan labtaghaw ila dzil arsy sabila." Itu ayat dia. Maksudnya, kata olehmu ya Muhammad, jika ada serta dengan Allah itu Tuhan lain. Pasal apa ni? Tuhan sebut benda dalam Quran pasal apa? Pasal Tuhan tahu dah akan ada manusia dia percaya Tuhan ada banyak. Satu. Yang kedua, akan ada manusia yang percaya bahawa di antara dia dengan Allah ada perantara. Kita kata, hang tak percaya ke kata Tuhan tu satu? Tuhan memang satu, dia kata. Dah yang hampir sembah ni benda-benda lain. No, dia kata depa ni bukan Tuhan, depa ni middleman. Kita nak minta apa-apa kat Tuhan, so kita minta kat depa, depa habaq kat Tuhan. So kita dia depa ni siapa? Depa ni middleman lah. Dalam middleman ni siapa depa ni? Depa ni dia kata macam Tuhan kecil lah, dia kata. Depa ni bukan orang. Dia kata kalau orang serupa macam kita, maksudnya berdanuk dengan dosa, dengan apa, dengan so oleh kerana kita rasa kita ni orang yang berdosa, kita nak direct dengan Tuhan ni tak boleh lah, pasal kita ni orang banyak dosa, kita pakai middleman. Dia kata middleman ni, depa ni macam Tuhan kecil, depa ni tak ada dosa, so kita habaq kat depa, depa tolong habaq kat Tuhan. Ada orang faham macam tu. So ayat ni bagi tahu macam tu. Dia bagi tahu benda ni. Dia kata lau kana ma'ahu ilaha kama yaqulun, kalau sungguh ada Tuhan lain, sama ada Tuhan itu maksudnya Tuhan duk sama level nu tiga, ataupun ada perantara yang depa ni menjadi orang Tuhan. So, dalam Islam dia tak mau benda ni semua. Dalam Islam dia suruh kita dengan Allah. Tuhan kata apa? Ud'uni astajib lakum. Tuhan kata minta dekat aku perkenankan. Dia tak payah pergi duk indirect macam tu, duk indirect tak payah. Itu atas dunia kita buat surat melalui ketua jabatan kepada dia ni. Itu dunia. Kita dengan Allah tak mau macam ni. Kita dengan Allah kita direct dekat Allah. Tuhan yang suruh benda ni. Ud'uni astajib lakum. Tuhan kata minta dekat aku perkenankan. So kalau wujud Tuhan kecil macam ni, kita kena minta kat dia, dia tolong habaq dekat Tuhan. Dia sendiri pun nak cari kedudukan di sisi Tuhan. Dia pun duk kalut nak cari kedudukan di sisi Tuhan. Kita pun nak cari kedudukan mulia di sisi Tuhan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tuhan kata orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Tu nak cari kedudukan di sisi Allah, nak jadi orang yang bertakwa. Dia ni kalau dia Tuhan kecil, dia pun nak cari kedudukan juga di sisi Allah. So no point ada depan ni, tak perlu. Kita dengan Tuhan. That's it. Itu ajaran yang dibawa oleh Islam. So tak payah. Kita tak payah pergi dekat kubur-kubur. Kita tak payah. Kita pergi dekat kubur, ni kubur orang alim. Ini kubur orang bagus-bagus. Kita pergi kubur ni, isfa' lana. Duk minta supaya kita diberi syafaat dengan depa ni semua. Tak payah. Ini tidak diajar oleh Allah, tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, 4 orang hebat ini tidak pernah pun pergi duduk di kubur Nabi duk minta macam tu. Tak pernah. Dia tak pernah buat. Tabi'in yang mai selepas daripada zaman sahabat ni tak pernah pergi kubur Sayyidina Abu Bakar duk buat lagu tu. Tak pernah pergi kubur Sayyidina Umar duk buat macam tu. Tak pernah pergi ke mana-mana kubur orang saleh duk buat macam tu. Pasal apa? Pasal Allah tak suruh buat macam tu. Allah suruh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, tengok ayat ni. Qul law kana ma'ahu alihah kama yaqulun idzan labtaghaw ila dzil arsy sabila. Kata olehmu wahai Muhammad, jika ada serta dengan Allah itu Tuhan lain, kalau selain daripada Allah ada Tuhan lain seperti barang yang kamu kata itu, nescaya menuntut mereka itu, yakni Tuhan-Tuhan lain itu pun sendiri akan tuntut kepada Tuhan yang empunya arasy itu jalan berperang. Kalau macam tu, depa ni pun teringin satu hari nak jadi Tuhan, akhirnya depa akan berperang dengan Tuhan, rebut kuasa. Dia akan jadi macam tu. So dia kok mana pun dia kena seorang yang powerful. Tak boleh ada 2, tak boleh ada 3. Seorang saja. Perdana Menteri pun seorang saja. Tak boleh ada 2. Baik. Seperti raja-raja di dunia ketika berbilang pada satu tempat sama. Dia kata atas dunia ni kalau dalam sebuah negeri ada 2 raja, kacau.
Tak boleh. Walaupun raja hak betul itu ada, dia kena bagi pemangku raja pegang. Bila pemangku raja pegang, dia tak ada kuasa apa. Dia bagi pemangku raja buat semua. Bagi pemangku raja pegang, lepas tu dia nak jadi raja juga, kalut lah. Tak boleh. Memang itu cara dia. Ketua kena seorang. Dalam rumah kita pun sama. Kena ada seorang yang ketua. Siapa dia? Kita. Kita ni, suami ni, ayah ni ketua. Habis isteri ni apa dia? Isteri ni timbalan kita. Dia apa-apa, dia kena tanya kita. Tapi final say, kita. Depan anak-anak, tak mau. Bila kita kata okey, dia duk kata no. Tak mau. Depan anak, tak mau jadi macam tu. Dia kalau nak kata no, dia kata dekat kita dalam bilik. Bukan depan anak. Supaya anak tidak confused. Anak tak, mana satu bos ni? Ayah ke mak bos? Dia duk pening. So, kepada isteri kita, kita kena abang awal-awal. Dalam rumah ni, siapa bos? Tanya dia. Dia kata abang bos. Hang pandai. Kata dia. Hang pandai. Kata dia. Kalau hang pun nak jadi bos juga, aku jadi apa? Kata dia. Aku bos. So, depan anak-anak, aku yang keluar kata-kata akhir. Muktamadnya aku. Kalau aku kata yes, yes. Hang nak kata no, no. Depan anak, hang tak boleh. Aku dah kata yes, yes. Sebelum tu, kita bincang. Ni, budak ni macam ni, macam ni. Hang ingat macam mana? Dia kata, saya ingat abang Tok Sah ke? Pasal apa hang kata Tok Sah? Bincang dalam bilik, bukan depan anak. Dia bagi dia punya sebab-sebab dia. So kita bagi kita punya sebab-sebab kita. Kita bincang, kita ambil satu keputusan. Keluar depan anak sekali kita jaga. Bukan dia jaga, kita jaga. Kita kata yes means yes. Kalau kita kata no, no. Dia tala balik kat mak dia, dia kata ni macam mana ni, ayah kata tak boleh. Ayah kata tak boleh, mak kata. Tu power kita. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau dalam satu unit keluarga perlu ada benda ni, tuan-tuan boleh bayang tak dalam satu daerah? Tuan-tuan boleh bayang tak dalam satu negeri? Tuan-tuan boleh bayang tak dalam satu negara? Tuan-tuan boleh bayang tak dalam alam ini? Bolehkah ada dua Tuhan? Itu maksud. Tak boleh. Itulah satu-satunya Tuhan. Segala kalam dia yang ada dalam Quran yang kita duk baca ni, itu adalah final say daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan maha tinggi daripada barang yang kamu kata, dan akan sebagai maha tinggi lagi maha besar. Ni maha suci Allah. Dia adalah Tuhan satu-satunya di dalam alam ini. Kalau dia kata wajib, bermakna wajib.